So secara basically nisbah dan graf fungsi trigonometri ni actually dia berkaitan dengan sin, cos dan tan lah. Yang awak belajar masa tingkatan 3 nisbah trigonometri. Cuma yang kali ni masa tingkatan 4 tingkatan 5 ni awak belajar lebih advance sikit. So advance sikit in term of kita ada sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat lah. Kepada Aina yang tak datang lepas, kita dah bincang dah sampai ke sudut sudut khas, sudut special. Sampai ke sudut sini, pasal nombor 5 ni dah habis dah. Oh, sampai yang ni. Cikgu ada bagi kerja rumah itu. Okey. Tak apa. Jadi kita bincang balik yang nombor 5 ni macam mana kita nak selesaikan dia lah. So sebab itu kita ada cikgu ada bagi homework. Mungkin ada yang tak sempat nak buat. Tak mengapa. Okay, nanti kita akan bincang balik lah. Okay. So kita try tengok nombor 5 muka surat 86, nombor 5 tapi bukan 85 Nombor 5 tu dia start nombor dia nombor 5. Kita pergi kepada 5E ni. Okay, 5E ni. Right. 5E ni. So dia cakap kat situ dia bagi cos theta adalah sama dengan negatif 0.1564. Okay. So macam mana kita nak dapatkan theta tu? Okay. Dalam konteks yang biasa masa awak gunakan buat nisbah trigonometri, just simple je. Awak tekan shift, lepas tu tekan cos. So kita akan dapat cos negatif 1. Okay, itu simple. Tapi untuk tingkatan 5 ni, dia ada special case sebab dia ada melibatkan sukuan. Okay, so kalau kat sini, so kita ada cos theta sama dengan negatif 0.1564. Okay. Mula kita kena dapatkan reference angle ataupun sudut wujukan dia dulu. Okay. Sudut wujukan itu lepas kita diterangkan pasal sudut wujukan dan kepentingan sudut wujukan. Sudut wujukan ni biasanya dia ada pada sukuan pertama lah. Okay. Kalau kita pecahkan sukuan tu, okay, kita pecah kepada 4 sukuan. Ini sukuan pertama, sukuan kedua, okay, ini sukuan ketiga dan terakhir sukuan keempat. Untuk sukuan pertama, dia adalah semua nisbah trigonometri ni positif. Nilai dia akan jadi positif. Okay. Untuk sukuan kedua, sin saja positif, yang lain negatif. Dari kata lain, maksudnya cos dengan tan akan jadi negatif lah. And then, pada sukuan ketiga, tan saja positif. Yang lain negatif. Dan pada sukuan 4, cos. Okay, ESTK lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris, add sugar to coffee lah. Add sugar to coffee. Okay, simple dia nak ingatkan. Dia punya akronim dia untuk kita ingat kita ni positif ke negatif untuk sukan tu. Okay, dalam konteks soalan ni, first kali kita kena dapatkan sudut wujukan ni lah. Theta. So theta sama dengan cos kuasa negatif 1. Okay, buat kurungan. Cos kuasa negatif 1 buat kurungan. Okay. Dalam dia, jangan letakkan nilai negatif. So just letakkan sifar perpuluhan. Okay, sifar perpuluhan 156 4. Itu saja. Okay, untuk dapatkan reference angle. Ref angle ni satu penting lah. Ref angle. Reference angle. Sudut wujukan dia. Dan dapat sudut wujukan, dan kita boleh dapatkan sudut-sudut dia lah. Okay, so kalau kita tengok sini,
cos kosa negatif 1 0.1564. So kalau kita tekan kalkulator kan, kalkulator kita akan dapat nilai dia shift cos 0.1564. So kita akan dapat 81 darjah. 81 darjah. Tapi ni bukan jawapan dia silap kalau biasa kita buat dekat dalam masa tingkatan 3, awak tekan kalkulator tu dapat shift cos 0.1564 tu dapat jawapan 81 darjah. Tak. Okey, kali ni dia ada sukuan, ada 4 sukuan. Okey. So sekarang dekat sini nilai cos dia adalah negatif. Okey. Sini nilai cos adalah negatif. Kalau kita tengok kat sini, nilai cos negatif tu kat mana? Of course, cos negatif berada di sukuan ke-2 dan sukuan ke-3. Alright? Pada sukuan ke-2 dan sukuan ke-3. Alright. So, nak dapatkan theta dia. So, theta adalah sama dengan 180. Okay, itu sukuan kedua. Kita kena tolak lah dengan theta tu. Okay, tolak dengan 81 darjah. Okay, itu untuk sukuan kedua. Okay, sukuan kedua. Untuk theta pada sukuan ketiga, so kita kena tambah dengan theta. So 180 darjah tambah dengan 81 darjah. Okay, so kita akan dapat dua sudut lah di sini. Nilai dia. So theta dia boleh jadi 80 tolak 81. So kita boleh dapat 99 darjah. Satu lagi kita boleh dapat 261 darjah. 261 darjah. So kita ada dua lah sukuan dia. Dua sudut, dua sukuan. Tapi sukuan ke berapa? Kita tengok kepada negatif ni. So kalau dia negatif, dia pada sukuan kedua dan sukuan ketiga lah. Tapi kalau dia positif, tetap kita kena buat jugalah. Okay. Kalau positif dia akan dapat 81 dengan yang pada sukuan keempat ni. Kalau positif lah. Tapi memandangkan dalam soalan kita gunakan negatif. So kita ambil pada sukuan kedua dan sukuan ketiga. Boleh? Dapat ni semua? Okay, boleh dapat Macam ni kita nak dapatkan sudut-sudut pada trigonometri, nisbah trigonometri antara 0 hingga 360 darjah. Right. Untuk mat dia tak adalah sampai ke sudut dia sampai pusingan dua kali pusingan. Kalau NMAT ada. NMAT akan ada sudut dia. Okay. So boleh salin dulu. Siapa nak salin? Okay, dia bagi masa 2 minit untuk awak salin lah. Okay, kita ada 7 orang kat sini. So kita ada Aina, Amirul, Batisha, Anis, Ino. Kita ada Nazira. Soalan A. Sekejap Okay, Batisha tanya soalan A Soalan yang ni ke, Batisha? C ni? Ya? Yang ni ke? Okay. So, yang soalan A tu sama konsep dia dengan yang tadi. Okay? Sama konsep dengan tadi. Okay? Cuma dia positif kan? Okay. First step pertama. Kita kena dapatkan sudut ujukan dulu. Okay, Fatisha? Okay. Sudut ujukan pertama dulu. So, reference angle. Okay.
So reference angle awak akan dapat berapa? Batisha. Okey, betul lah 21. Shift sign 3584. Okey. Okey, betul 21 darjah. Okey, 21 kan? Okey. Itu reference angle. Tapi kita tengok sukuan dia. Okey. Sukuan dia. Nilai ni kat sini, nilai dia nilai positif. Okey. Nilai positif pada sukuan ke berapa berarti Syah untuk sin? Dua dan dua dan satu. 2 dan 1 So pada sukuan kedua, so kita kena tulislah theta 1. Theta 1 dia sama dengan pada sudut rujukan lah. Okey, sudut dia akan jadi sama dengan sudut rujukan. So sama dengan 21 darjah. Okey, so akan jadi sama dengan 21 darjah. Tapi untuk sukuan kedua, untuk sukuan kedua dia kena tolak. Sukuan kedua akan jadi tolak lah. 180 darjah tolak dengan 21 darjah. So kita akan dapat berapa ni? Kita tolakkan. 80 tolak dengan 21. So kita dapat 159 darjah. Okey, boleh dapat berarti Syah? Okey. Yang tadi tanya yang mana confuse? Boleh tahu kat mana awak confuse tu? Kat mana yang menyebabkan betul awak confuse? Bisa ke tahu? Oh, naik ke sini. Okey. Kan saya cakap tadi, kalau nilai dia positif, kita ambil positif lah. Tapi kalau nilai negatif, kita abaikan negatif tu. Okey. Kalau negatif, kita abaikan negatif. Kita gunakan nilai, contohnya kat B tu kan, kita ada negatif 0.6820 kan. Okey. Masa kita nak dapatkan reference angle tu, jangan masukkan negatif 0.6820. Okey, just ambil 0.6820 je. Negatif tu kita abaikan. Dah dapat reference angle, kita tengok sin negatif tu pada sukuan ke berapa. Sin negatif pada sukuan ke-3 dan sukuan ke-4 kan. Okey, so kalau sukuan ke-3 180 tambah theta, sudut rujukan tadi. Dan untuk sukuan ke-4 360 tolak dengan sudut rujukan tu. Dapat ni? So harap semua yang lain boleh dapat Okey. So kita pergi kepada aplikasi dia. Okey. Ini soalan penyelesaian masalah lah. Selesaikan step yang berikut. Okey. So kita tengok yang nombor 1 tu. Dia soalan ni dia agak macam banyak kepada aplikasi lah. Okey. Dalam ajar di bawah, BCD ialah garis lurus. Okey. BCD ialah garis lurus. Tan Q sama dengan 4/3. Hitungkan sin B. Okey. Dekat sini tan Q tan Q dia bagi kat sini 4/3. Okey, 4/3. So tan kita tahu tan sama dengan opposite bahagi dengan adjacent. So kahtua kan. Okey, so kahtua. Okey, dekat sini kalau kita tengok Q, kat mana dia punya opposite? Dan dekat mana, sisi mana yang dipanggil adjacent?
Anis, boleh bagi tahu cikgu, kat mana opposite, kat mana adjacent? Opposite C dengan B. Okay, CB lah. So ni opposite dia. So adjacent dia? B dengan A. Okay, ni adalah adjacent dia lah. Okay, so kat sini maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita tengok 4/3, so atas ni adalah opposite, bawah ni adalah adjacent dia. Itu adalah nisbah terringkas. Okay, so opposite adalah 4. Okay, adjacent dia adalah 3. Okay, adjacent dia adalah 3. Tapi dekat sini, yang uniknya, dia punya CB dia 16. Tapi nisbah dia yang untuk opposite tu adalah 4. So kita kena tengok lah. Kita kena perincikan untuk dapatkan BA tu berapa. Okay. So, kalau kita darabkan 4, barulah kita dapatkan panjang BC 16 cm. So, yang dekat adjacent tu, kita kena darab juga dengan 4, 14 untuk dapatkan panjang BA. So, kalau kita darabkan dengan 4, so kita akan dapat 12 cm. Okay, so apa kepentingan dia kita nak kena dapatkan BA, BC ni? Sebab kita nak dapatkan satu sisi, iaitu sisi hypotenuse, iaitu sisi AC, AC tu. So kepentingannya nak dapatkan sisi AC lah. So nak dapatkan sisi AC ni, kita kena gunakan teknik apa? Teorem Pythagoras. Okay, biasanya kalau macam teorem Pythagoras ni, kita tengok dia punya sisi lah. So si A ni kita tahu si A ni adalah hypotenuse. Hypotenuse ni apa? Tanya dari kita. Hypotenuse ni apa? Sisi paling panjang. Okay, nak dapatkan sisi paling panjang, kena tambahkan pendek dan pendek. Pendek dan pendek tu apa? Opposite dengan adjacent dia lah. So nak dapatkan CA. Okay, nak dapatkan CA sama dengan punca kuasa 16 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Okay. So kita akan dapat dekat sini, kalau kita totalkan, kita tambah kuasakan. So kita dapat 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So kita dapat 20 cm dekat sini. Okay, kita dapat 20 cm. Okay. So ni dah dapat 20. Okay. So kita dah dapat 3 sisi kat sini. 3 sisi yang membolehkan kita dapatkan sin P tu berapa. Okay. Ni yang menjadi kemuskilan lah. Sebab dia berada di luar. So bukan berada di sini. Dia bukan. Kalau kita perasan dekat sini, sudut yang kat dalam segitiga tu, yang dekat sini, dekat C ni, kita boleh tuliskan P juga. Okay. Walaupun dia bukan P yang tu, kita boleh letakkan P sebab sudut P yang kat luar tu, sin P tu, sama dengan sudut kat dalam. Kenapa? Sebab P kat luar tu adalah sudut cakar. So yang P kat dalam tu adalah sudut rujukan dia. Ataupun kita nak dapatkan P pun boleh. Tak ada masalah. Senang je. Okay. So yang P kat luar ni, okay, ini dinamakan sebagai sudut cakar. Okay. Yang kat sini dinamakan sebagai sudut tirus. Okay. Apa beza sudut cakar dengan sudut tirus ni? Okay. Sudut cakar adalah pada sukuan ke berapa? Batisha, boleh bagi tu cikgu. Cakar ni sukuan ke berapa?
cakap pada sukuan ke berapa? 1, 2, 3 atau 4? Amirul, boleh bagi tahu cikgu? Sudut cakar ni dia mewakili sukuan ke berapa? Sudut pada sukuan ke berapa? Okey, sudut cakar dia adalah sukuan kedua. Kenapa sudut cakar sukuan kedua? Sudut cakar adalah sudut di antara 90 hingga 180. So kalau kita buat sukuan kan, kita buat sukuan je. Sukuan, okey. Kita start kosong kat sini. Okey. Habiskan sampai ke sukuan pertama 90 darjah. Okey. Lepas tu kita masuk kepada sukuan kedua. Ini sukuan pertama. Sukuan kedua kita buat sampai 180 darjah. Okey. Dan masuk ke sukuan ketiga, ini adalah 270 darjah. Masuk sukuan keempat, dia akan dapat 360 darjah. Okey. So sudut cakar adalah pada kedudukan sukuan kedua. Okey. So cikgu boleh labelkan sikitlah sini. Okey, awak boleh buat nota sikit. Untuk sukuan pertama dinamakan sebagai sudut tirus. Okey, iaitu sudut di antara 0 hingga 90 darjah. Okey, tirus. Untuk sukuan kedua dinamakan sudut cakar. Okey. Pada sukuan ketiga dan sukuan empat dinamakan sebagai sudut reflex. Okey. Reflex. Okey, kita ada 3 jenis sudut: tirus, cakar dengan reflex. So tirus untuk pada sukuan pertama, cakar pada sukuan kedua, yang ketiga dan keempat adalah untuk sudut reflex. Boleh dapat boleh tulis nota dalam tu, dalam sukuan yang awak dah buat masa minggu lepas tu. Okey, so sudut cakar pada sukuan kedua. Okey, dan sudut tirus pada sukuan pertama. Okey. Nak dapatkan dia punya sin P tu So sin P kita dah boleh dapat dah. Sin P. Kita ambil yang tirus ni dulu. Okey, yang tirus. So sin P adalah persamaan dengan opposite bahagi dengan adjacent. Hypotenuse lah. Opposite bahagi dengan hypotenuse. Sin P sama dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey. Amirul. Betul. Mana opposite, mana adjacent dan mana hypotenuse untuk sudut P? Okey, Amirul. Mana opposite dengan hypotenuse dia? Aina, mana opposite
mana adjacent dan hypotenuse untuk P? Opposite 12. Okey, betul. Lagi? Adjacent? Hypotenuse 20 dan 16 ni adalah dia punya adjacent. Okay. So, sin P sama dengan opposite bagi hypotenuse. So, opposite dia adalah 12 bahagi dengan hypotenuse dia 20. So, kalau kita kecilkan, kita akan dapat nilai dia 6. Sekejap, tak boleh. Baik. So, 3 per dengan 5. 3 per 5. So, kalau kita kecilkan dapat 3 per 5 lah daripada 12 per 20 tu. Okay. So, maksudnya sin P sama dengan 3 per 5 untuk yang kat dalam ni. Okay. Okay. So, tapi dekat luar dia, kat sebelah dia adalah sudut cakah bagi sin P juga. Okay. So, sudut cakah kebetulan pada sukuan kedua ni sin adalah positif. So, makanya sin P ni adalah jawapan dia 3 per 5. Okay. So, maknanya sudut sin P tu kita boleh dapatkan dia 3 per 5. Okay. So, kita tak payah letak negatif. Sebab pada sukuan kedua, sin adalah positif. Unless sudut dia adalah sudut reflex. And then, baru kita buat negatif lah. Okay. Boleh dapat tu? So, jawapan dia adalah yang ni. 3 per 5. Okay. So, yang dalam ni kita nak dapatkan sudut ujukan dah sebenarnya. Sudut ujukan, dasarkan kepada ujukan, kita dapatkan nisbah trigonometri dia, iaitu 3 per 5. And then baru kita dapatkan dia punya sudut yang kat luar dia. Sudut kat luar tu pada sukuan kedua, dan sudut kat dalam ni adalah pada sukuan pertama. Itu yang simple trigonometri. Cuma awak kena faham konsep dia dari segi in term of quadrant. Quadrant sangat penting. Bila awak tertinggal quadrant, habis. Okay, sila berhati-hati dengan quadrant. Right. Cikgu bagi awak 2 minit untuk awak salin soalan ni. So, Cikgu Padam Okay, kita pergi kepada soalan nombor B ni. B ni still macam menggunakan perkaitan yang sama untuk trigonometri ni, fungsi dia. Cuma dalam bentuk segitiga lah kat sini. Kebanyakan segitiga.
Okey, dan ajar di bawah RST ialah garis lurus. Hitung nilai tan X. Okey, nilai tan X. Okey. Dekat sini kena berhati-hatilah. Jangan terperangkap dengan dia punya soalan tu. Okey. Sebab dalam kat sini macam yang A tu senang sebab dia bagi segitiga bersudut tegak. Dekat sini dia bagi segitiga sama kaki. Dia berbeza sikit je. Kalau awak terlepas dia punya tu, awak akan dia macam kesilapan yang kecil sangat. Okey. Dekat sini awak kena buat satu bentuk segitiga bersudut tegak. So macam mana kita nak buat segitiga bersudut tegak ni? Kita ambil daripada puncak U ni, okey, tarik ke bawah tapak dia. Okey, dan kita akan dapat dua segitiga bersudut tegak. Okey, bersudut tegak sini. Okey, so memandangkan dia adalah segitiga sama kaki kan. Sudut dia dah confirm dah tahu dah dekat sini. Berapa darjah, betul? Okey, berapa darjah sudut dia? Okey. Okay. So sudut tu fungsi dia untuk apa? Fungsi dia nak dapatkan dia punya nilai panjang dia. Supaya kita nak dapatkan nisbah, bukan kita nak dapatkan sudut dia. Okay. So dan sudut kat sini kita kena bahagikan 2 lah. So kat sini kita boleh dapat 22 darjah. Dan dekat sini of course kita boleh dapat dah berapa tu? 90 tolak 22. So kita dapat 68 darjah. Okey. So kita dapat 22 darjah dengan 68 darjah. Sebab kita dapat segitiga bersudut tegak lah di sini. Okey. So kita kena keluarkan segitiga bersudut tegak tu untuk kita jadikan dia separuh sebahagian daripada segitiga bersudut tegak tu untuk kita jadikan dia punya ni lah. Keluarkan di sini. So kita dapat segitiga bersudut ni. Sini 68 darjah. Ini 22 darjah. Okey. Okay. Yang X tu dia refer kepada yang 68 ni. Okay. X tu refer kepada 68 darjah. Okay. So macam mana kita nak buat tu? Okay. So kita gunakan tan. Tan 68 darjah sama dengan opposite bagi adjacent. So sama dengan opposite kat sini. Okay, tak ada panjang ni. Sekejap ya, cikgu tengok. Sebab dia tak bagi sisi tu. Ya, nampak.
Yang ni cikgu terpaksa tengok dulu sudut dia macam mana. 22. Okey. Yang sudut ni cikgu terpaksa ni lah. Tengok dulu dia punya condition dia macam ni, nisbah dia. Sebab dia punya sisi tak ada. Dia tak bagi sisi. Satu sisi pun tak ada. So dia agak rumit sikit kita nak dapatkan sudut tu. Okey. Apa nanti B ni kita skip dulu. Kita pergi kepada C. Okey. So P, QR dan RST ialah adalah segitiga bersudut tegak diberi bahawa QR sama dengan 2RS. Ini dia bagi sisi tak apa. Jadi kawan-kawan, sebenarnya kita boleh ada panduan. So QR sama dengan 2RS. Okay, QR. So QR 8 sama dengan 2RS. RS mana sini? So kalau sini 8, ini of course jadi 4 cm. Dan PT sama dengan TR. Okay. Ini samalah. Okay. So maksudnya dekat sini PT sama dengan TR kan. So kalau kita tengok segitiga bersudut tegak ni, kita ada 10 hypotenuse dan 8 cm. Biasanya kalau kita kira pun 10 dengan 8 ni kita dapat kat sini PR ni adalah 6 cm. Tak percaya awak kira lah. Okay. So nak cepat sikit gunakan frame yang betul guys. Actually pasangan 10, 8 dan 6. 5, 4, 3. Tu pasangan-pasangan dia lah. So kat sini 10, 8, 6 cm. So kat sini akan jadi 8, 6 cm. So maksudnya TR akan jadi 3 cm. Okay. So dapat TR 3 cm. Okay. So bila TR 3 cm, kan tinggi cakap pasangan dia 5, 4, 3. 10, 8, 6. So kat sini pasangan yang awak boleh hafal dulu 5, 4, 3 tu. So TS adalah panjang dia 5 cm. Kalau kira teorem Pythagoras akan dapat 5 cm. Okay, kita nak mempercepatkan dia punya proses lah. Okay, 3, 4, 5. Okay, so kita dah dapat dah 3, 4, 5 untuk sisi-sisi TRS. Okay, kenapa kita kena dapatkan sisi TRS ni? Kita kena dapatkan sudut di sini. Ini sudut rujukan untuk X. Okay, untuk X. Okay. So kalau kita tengok sini, dia nak dapatkan cos kan? Okay. Kat sini dia dapat cos X. Kita ambil cos X tu. Cos X. Ataupun kita tulis sudut lain lah. So nanti awak tak keliru kan. So sudut Y. So cos Y sama dengan adjacent bagi hypotenuse. So adjacent dia adalah 3 bahagi dengan 5. So maksudnya cos Y sama dengan 3/5. Tapi untuk cos X, okay, cos X, okay, benda yang sama juga, okay, dia gunakan 3/5 juga. Sebab X dengan Y ni dia adalah sudut ni, apa orang kata, sudut penggenap, pelengkap, pelengkap. So bila sudut pelengkap dia adalah 180 dengan dalam masa hasil tambah dia adalah 180. Ataupun boleh senang cerita, sudut Y ni adalah sudut pada sukuan pertama dan X ni pada sukuan ke-2. Nampak dia punya hubung kait antara X dengan Y tu. Okay, bila dia hubung kait X dengan Y tu, okay, untuk sukuan pertama dia dapat 3/5. Untuk sukuan kedua kita tengok dia punya cos. Cos pada sukuan kedua apa? Cos pada sukuan kedua adalah negatif. Nisbah yang sama, cuma dia ada negatif dekat sini. So maka jawapan dekat sini cos X adalah sama dengan negatif 3/5. Okay, boleh dapat ni. Cos X sama dengan negatif 3/5. So
siapa yang dapat yang apa pasangan-pasangan sisi teorem Pythagoras ni, kalau boleh lagi baguslah awak hafal. Sebab nak cepat. Dalam exam kita kena dapat satu benda yang mudah untuk kita hafal lah sikit. Hafal pun tak apa, boleh je awak buat pengiraan macam biasa. Setiap awak dapat pasangan dia 5, 4, 3. So, kita dapat cos X negatif 3/5. Okey, boleh dapat ni Untuk macam mana kita nak dapatkan nisbah trigonometri berdasarkan kepada gambar hajah segitiga yang ada dalam soalan ni. Okey. Kita pergi pada soalan D. Soalan D mungkin banyak sikit lah dia punya cara dia kan. Okey. So tengok soalan D. So kita bincang sikit soalan D macam mana kita nak selesaikan trigonometri yang ada dalam ni. Okey, tengok dalam hajah di sebelah PTQ dan TQS ialah segitiga bersudut tegak. Okey, PTQ dan TQS adalah segitiga bersudut tegak. QRS adalah dan TSU adalah garis lurus. Dia beri bahawa RS sama dengan 2QR. Okey, RS sama dengan 2QR. Okey, RS ni okey, sama dengan 2QR. So maksudnya RS akan dapat 16 cm sebab dia 2 kali ganda daripada QR. Okey, so kat sini dia bagi kat situ sin X sama dengan 4/5. Okey, sin X tu 4/5. Okey. Kita ada sisi kat situ. Dia boleh membantulah sebenarnya. Okey. So sin X So kalau kita tengok kat sini berajahnya, kita tengok X ni 20 ni adalah dia punya opposite. Okey. Dan TQ ni adalah dia punya adjacent. Dan PQ ni dia punya hypotenuse untuk X. Okey. So dia cakap kat situ sin X sama dengan 4/5. So maksudnya kat sini adalah 4, kat sini 5 lah. So maknanya apa? Kita dah boleh dapatkan dia punya hypotenuse dia. Okey, hypotenuse dia lah. Okey, sebab apa? 4 nak dapatkan 20, kita kena darabkan dengan 5. So kat sini 5 akan darabkan dengan 5 lah kali ganda. Okey. Nak dapatkan 20, 4 tu kena darabkan dengan 5. So maksudnya yang untuk dekat hypotenuse tu pun kita kena darabkan juga dengan 5. So maksudnya kat sini dia punya hypotenuse tu ataupun PQ ni adalah sama dengan 25 cm. Dapat 25 cm. And then baru kita go through yang TQ lah supaya memudahkan kita punya pengiraan. Okay, so kita dapatkan TQ. So TQ sama dengan punca kuasa. Okay, kita nak pendek. Pendek adalah panjang tolak pendek lah. So maksudnya 25 kuasa 2 tolak dengan 20 kuasa 2. Dia tak boleh panjang tambah pendek. Lagi banyak jawapan dia. Okay, so 25 kuasa 2 tolak dengan 20 kuasa 2. Okay, punca kuasa. So kita dapat 15 cm. Okay, so TQ 15 cm. QS, kalau kita tambahkan, kita dah boleh dapatlah nilai dia berapa kan. So ni 15. So QS adalah 24. Sini QS. TQ 15, QS dia 24. Okey, dalam soalan dia nak apa? Dia nak cos Y. Okey, cos Y kita tengok sudut di sebelah dia tu. Sudut di sebelah tu dekat sini kan. Kalau Y dekat sebelah sini, so kita tengok sudut kat sini.
itu sudut rujukan dia. Okay, sudut rujukan dia kalau nak dapatkan ni. Sebab sudut sebelah tu adalah sudut cukuan pertama untuk Y tu. Y tu adalah sudut cakar kan, iaitu cos 90 hingga 180. Okay, so kita kena dapatkan sudut nisbah pada sudut yang sebelah dia tu. Okay, so tapi dekat sini kalau kita tengok sudut yang dekat R tu, yang sebelah Y tu, okay, sudut yang cikgu hitamkan ni, okay, yang cikgu hitamkan ni, okay, sudut dia tak ada hypotenuse. So kena buat kerja sikit lah. Okay, kena buat kerja sikit. Okay, so kita kena dapatkan dia punya apa orang kata TR. So TR kena buat kerja sikit, rajin sikit lah buat kerja. Okay, so TR tu adalah hypotenuse dia. So macam mana dapatkan hypotenuse? Pendek tambah pendek lah. So 15 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. QR ni kan. So kita akan dapat berapa ni? Saya pesan 17 kot. Saya 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, punca kuasa answer sama dengan 17. Kan betul cakap? 17 cm. So kita dapat 17 di sini. Okey, apa fungsinya? Kita kena dapatkan sudut warna hitam ni. Nisbah. Bukan sudut warna hitam, nisbah sudut kat hitam tu. Okey. So, dekat sini kita labelkan dia sebagai X lah. Okey, X. Sebab dia sebelah ni Y kan. Okey. Cos X adalah sama dengan berapa ni? Opposite bagi adjacent bagi hypotenuse. So adjacent dia 8. Okey, bahagi dengan 17. Okey. 8 bahagi 17. So makanya untuk dapatkan cos Y, okey, makanya cos Y akan jadi berapa? Cos Y akan jadi negatif 8/17. Y ni pada sukuan kedua kan. So bila pada sukuan kedua, cos ni adalah negatif. So makanya cos Y akan jadi negatif 8/17. Okey, cikgu dah buat terangkan yang soalan untuk soalan satu tu, iaitu cos Y sama dengan negatif 8/17. Cuba dapatkan tan Z pula. Tan Z tu cikgu dah bagi dah, nilai pun dah dapat dah. So kita kena dapatkan satu sudut tu, yang sebelah tu adalah sama dengan apa kan? Dia akan sama dengan sudut dengan Z. Okey, cuba cari tan Z ni berapa pecahan dia. Okay. Cikgu beri masa dalam 10 minit lah. Mungkin agak lama sikit. Dia bagi sebab mungkin ada yang tak perasan kot. Z tu pasangan dia yang mana tu? Okey, cuba dapatkan.
Okay, siapa boleh jawab untuk tan Z ni dapat berapa? Nisbah dia. Nazira Fatini. Boleh tak bagi jawapan dia? Untuk tan Z, awak dapat berapa? Okay, Nazira Fatini. Boleh dapatkan jawapan dia berapa? Okay, lepas cikgu tanya Aina. Aina boleh dapat tak untuk tan Z dapat apa? Tak dapat. Okay. Okay. Tadi cikgu cerita mengenai sudut Y ni kan. Y ni adalah sudut cakar. So sudut tirus, sudut Y adalah yang dekat X tu. Okay. Kat mana sudut sebelah macam X dengan Y tu untuk Z? Aina.
Dalam segitiga. Dalam segitiga mana? Banyak segitiga tu. Okay. So, sudut dia dekat sini lah. Okay. Cikgu buat labelkan warna biru lah. So, warna biru ni. Okay. Katakan cikgu letakkan A. Okay. Tan A ni awak dah akan dapat apa? Aina, tan A tu akan dapat apa? So tan kita tahu opposite bahagi dengan adjacent kan? Tan A tu akan dapat apa? (17/16). Okey, tu bukan segitiga bersudut tegak So awak kena ambil sikit lagi ke belakang sikit. Ni dah segitiga bersudut tegak dia. Ni baru betul segitiga bersudut tegak dia. Yang A tu. So kerja lukis macam ni. Iaitu sudut mana ni? QST. Sudut dekat sini. Kalau yang 17 ni dengan 16 ni sudut dia bukan 90 darjah So kita kena ambil reference dekat sini. Segitiga bersudut tegak tu kat situ. So kat sini 15, yang ni 24. So makanya patutlah awak tak dapat Okay, jangan ambil yang kalau dalam teorem Pythagoras ataupun trigonometri, kalau boleh cari segitiga bersudut tegak. Sebab tu akan bantu awak untuk selesaikan jawapan lah. So jawapan dia kat sini adalah 15/24. So kalau kecilkan, kita akan dapat dekat sini 5/8. Okay, 8. Okay, 5/8. Makanya, terus tan Z adalah sama dengan apa? Tan Z adalah sama dengan negatif 5/8. Kenapa negatif? Sebab tan Z tu ada pada sukuan ke-2. Yang A ni pada sukuan pertama. So A tu akan jadi positif lah daripada sukuan pertama. Tapi tan Z tu, okay, Z tu pada sukuan kedua. So sukuan kedua, tan adalah negatif. So dapatlah negatif 5/8. Boleh Aina? Dapat ni? Apa dia punya gambaran dia? Okay, boleh salin dulu jalan kira dia. Macam mana kita nak dapatkan tan Z tu? Cikgu masuk dalam 5 minit kat sini.
kat sini kena fahamlah penggunaan segitiga bersudut tegak lah. Dia bukan maksudnya awak kena guna segitiga lain So dalam trigonometri ni asas dia adalah segitiga bersudut tegak. Awak pergi mana pun awak kena cari segitiga bersudut tegak, awak matchingkan dia punya sisi, and then awak akan dapat nisbah dia lah. So kalau selagi awak tak dapat, awak macam awak ambil TRS tu segitiga bukan bersudut tegak dia bukan bersudut tegak, so awak tak boleh guna segitiga tu untuk jadikan dia panduan nisbah trigonometri ni. Okay, so semak balik, kukuhkan pasal kaitan trigonometri, teorem Pythagoras dengan segitiga bersudut tegak. Okey, yang E ni cikgu biarkan awak sebagai kerja rumah lah. Ni boleh buat sebagai homework awak. So, E ni homework Cikgu nak minta awak hantar homework ni. Sebab minggu depan hari Isnin dah kelas kan. Esok bolehlah buat satu. Nanti cikgu bagilah satu soalan je. Okey. Sekarang kita pergi kepada graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey. Graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey, kita ada 3 jenis bentuk dia, iaitu y sama dengan a sin bx, y sama dengan a cos bx dan y sama dengan a tan bx. Okey. Untuk sin, bentuk dia adalah ini. Okey, untuk dia akan start dengan kosong. Okey. Untuk sin akan start dengan kosong, nilai dia. Naik ke atas puncak dan turun balik ke bawah dan kemudian balik ke kosong. Okey, itu untuk sin. Start kosong, balik kosong. Okey, habis kat kosong kan? Sini kosong. Walaupun dia itulah 360 darjah jarak dia, tapi dekat sini kat y ni adalah kosong. Kita start dengan y kosong, kita naik atas sampai ke 90 darjah, ataupun kat sini boleh dapat 1 dan negatif 1 kemungkinan, dan sampai ke bawah ni it depend on B lah. It depend on A dia, amplitude dia. Ini adalah jarak antara A lah. Kalau A dia 1 negatif 1. Kalau A dia 2, dia boleh jadi 2 negatif 2. Macam tu untuk sin. Untuk yang cos, dia start dengan amplitude dia. Okay. Kalau amplitude dia 2, kita start dengan 2 lah. Okay. Kalau amplitude dia 3, kita start dengan 3. Ataupun amplitude dia 1, kita start dengan 1. Pergi ke bawah, pergi ke negatif A, lepas tu naik patah balik ke atas. So dia macam longkang kat situ kan. Macam longkang bentuk dia. So itu untuk bentuk cos. Okay, untuk tan dia special case. Tan dia special case. Tan senang je. Pada 90 darjah kita kena buat garisan putus-putus ni. Okay, garisan putus-putus ni. Kenapa kita kena buat garisan putus-putus ni? Okay, awak cuba tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Tan 90 darjah dengan tan 270. Awak dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Cikgu nak panggil seorang. Amirul. Tekan kalkulator. Tan 90 dan tan 270. Awak dapat nilai dia berapa? Tan 90 tan 270. Apa yang awak dapat?
apa yang dipaparkan dekat skrin kalkulator awak? Apa yang dipaparkan pada skrin kalkulator? Math error. Okey. Okey, apa maksud math error ni Dua-dua dapat math error kan? Okey, math error. Okey, dalam math error ni bermaksud dia tidak tertakrif. Ataupun kalau kita boleh define kan dalam bentuk infinity. Okey, so infinity. So maksudnya kat sini math error ataupun tan 90 adalah bersamaan dengan infinity. Oleh itu, kita kena buat garisan putus-putus ni. Dan graf dia pula, dia tidak akan menyentuh. Kita start dengan kosong, dia tidak akan sentuh 90 darjah. Dia tak akan sentuh. Sampai kiamat pun dia tak akan sentuh 90 darjah. Okay. So, yang ni pun akan jadi, dia start kat bawah ni, pergi ke kosong, kosong balik sampai ke sini, tak akan menyentuh. Garisan putus-putus 270. Dan di sini pun kita start balik ke kosong. Okay, itu kita dapatlah graf tan. Okay, so y sama dengan A tan Bx. Okay. Nak melukis graf fungsi trigonometri tak adalah sesenang mana dan tak sesusah mana. Dia tak susah mana sebab dia ada kadang-kadang dia bagi y sama dengan tan 2x tambah 3 katakan. Ada tambah 3 pula kan. Okay. So, ikut cara cikgu. Ikut cara cikgu, macam mana cikgu buat untuk dapatkan y sama dengan tan 2x tambah 3 tu macam mana nak buat. Jadi kita cikgu akan beritahu awak lah cara dia macam mana. Okay. Tetapi secara asas dia, awak kena tengok bentuk dia macam mana. Sin bentuk dia macam mana, cos bentuk dia macam mana, tan bentuk dia macam mana. Itu penting. Itu asas dia. Pas awak buat tu, awak gunakan cara cikgu, insya-Allah confirm awak boleh buat. Tak percaya, jadi kita tengok. Okay. Okay. So yang nombor 2 ni, dia tulis bagi fungsi yang ada y sama dengan A sin Bx tambah C, y sama dengan A cos Bx tambah C dan y sama dengan A tan Bx tambah C. So ada tambah C, ada B, ada A kan. So apa kelebihan dia? Okey. Apabila C lebih besar daripada kosong, contohnya contoh yang cikgu bagi ni, y sama dengan tan 2x tambah 3. Dia ada tambahan. So maknanya positif 3. So graf akan berganjak C unit ke atas. C unit ke atas selari dengan paksi Y. Tapi kalau guna cara cikgu nanti dia tak payah. Awak tak payah kena ganjak ke apa, tak payah. Tak perlu. Okay. Kalau C kurang daripada kosong, graf berganjak C unit ke bawah selari dengan paksi Y. Kalau negatif ke bawah lah. Kalau positif ke atas. Okay, tapi kalau cara cikgu nanti awak tak perlulah nak gunakan nak anjak-anjak ke apa, tak payah. Cuma cara cikgu je. Okay. Okay. So, sebagai latihan, okay, tolong buat graf Y sama dengan sin X ni, cos X dengan tan X ni, bentuk dia. Cikgu nak tengok awak lukis tu. Sama tak dengan kita buat yang dekat atas ni? Dia hampir sama sebab dia tak ada tambah C, tak ada tolak C. Okay.
Dia amplitude dia ada satu. So dia dah bagi satu ni. Cuba lukiskan. Nilai maksimum dia berapa, nilai minimum dia berapa, pintasan X berapa, pintasan Y berapa. Okay. Cuba dapatkan nilai dia. Cikgu nak minta awak lukis dalam masa lebih kurang 10 minit kot. 10 minit, 15 minit lah. Ada 3 graf. Okay, bagi 15 minit. Awak buat, sampai tu kita kena rehat. Okay, awak buat graf dia dan ambil gambar, hantar kepada cikgu. Okay, jadi kita akan tengok macam mana dia punya bentuk graf dia.
siapa dah hantar ni jawapan untuk ni soalan graf ni dalam WhatsApp cikgu? Okey. Amirul dah hantar. Okey. So Amirul punya okey, bagus Amirul. Gambar aja dia betul. Cantik. Okey. Cuma untuk kos ada kesilapan. Kos ada kesilapan Amirul. Dia kesilapan dia sikit je. Okey. Apa cikgu terangkan. Okey, Amirul buat macam ni tau. Amirul, okey, yang cikgu lukis Amirul punya yang kos ni Okey, Amirul dia buat macam ni. Kejap Dia buat macam ni. Ada satu lagi. Okey. So Amirul punya, gambar rajah Amirul punya adalah betul untuk kos. Tapi ada tapi tapi dia warna purple warna purple. Tapi Amirul buat apa? Amirul buat graf Y sama dengan 2 bukan 2. Y sama dengan cos 2x. Beza antara cos x dengan cos 2x. Okey, cos x ni apa dia? Cos x ni dia punya x tu adalah dia punya cycle ataupun kitaran dia. Okey, kenapa cikgu cakap dia adalah cos 2x? Sebab dekat sini, dari hujung sini, okey, cikgu lukis tandakan. Dari sini ke sini ini adalah satu kitaran. Satu kitaran lengkap. Dan satu lagi kat sini, dari hujung ke sini adalah satu kitaran lagi. So sebab tu kita dapat Y sama dengan cos 2x. Okay. So betul dia punya graph cos dia, tapi dia buat cos 2x bukan cos x. Okay. Good effort lah. Dia hantar kat cikgu kan. Baguslah. So at least korangnya cikgu dapat check apa kesalahan dia. Okay. Untuk sign dia betul dia buat. Okay. So start daripada kosong, naik ke atas ke puncak pada 90. Lepas tu dia turun balik dekat 180. Okay. Dia pergi kepada 270 dan pergi ke 360. So ni bentuk untuk sin x lah. Y sama dengan sin x. Untuk cos x pula, kita akan start dekat 1. Sebab dia punya amplitude dia 1. Dia tak ada 2 kan. Bukan 2 cos x. Bukan 4 cos x kan. Dia cos x saja. So kalau cos x kita anggap dia sebagai amplitude dia adalah 1. Okay. So start daripada 1. Pergi kepada 90. 90 pergi ke 180 pada negatif 1. Okay. So pergi kepada 270 pada kosong. Naik balik ke 360 pada 1. Ni baru betul Amirul okay. Untuk cos x, dia ni satu kitaran saja. Okay, boleh dapat Amirul Boleh perbaiki lah sikit gambar aja tu. Dia punya gambar tu dah okey. Cuma kena saling perbaikilah benda tu. Supaya graf dia tak ni. Oh, Aina ada hantar. Okey, Aina punya betul. So kat sini kita kena buat garisan putus-putus pada 90 darjah. So kalau ada, tapi tengok juga kalau macam dia pakai tan 2x, tan 2x, sudut dia mungkin jadi 45, 225. Dia ada, orang kena kira. Kalau 2x, dia lain sikit kat sini. Okay, kalau tan x saja
90 dengan 270 tu adalah confirm dia akan jadi infinity lah. Okay. So graf dia akan jadi macam ni lah. Start dari kosong, naik ke atas sampai dekat 1. Okay. Daripada negatif 1, atas sini kepada 180. 180 bawa ke menghampiri 1. And then ni juga dia start dia menghampiri 270 bagi bergerak ke 360. So ini adalah dia punya graf untuk sin X, cos X dengan tan X. Okey, untuk sin X, okey, nilai maksimum dia adalah 1. Di sinilah kalau kita tandakan kat sini adalah nilai minimum maksimum dia. Minimum dia berapa? Minimum dia adalah negatif 1. Okey. Untuk cos pula maksimum dia apa? Maksimum of course lah 1 lah, paling puncak kan. Walaupun kat sini kosong tak ada apa-apa. Okay, kita ambil yang paling maksimum, nilai paling maksimum. Okay, 1. Okay, minimum dia negatif 1. Okay, macam mana pula dengan macam mana pula dengan tan X ni? Tan X ni bukan infinity. Kebanyakan Aina pun buat infinity lah. Cikgu tengok kan, dia buat infinity. Okay, infinity itu adalah nilai untuk 4 kat 90 darjah tu je. Okay, actually nilai maksimum dia adalah maksimum pintasan minimum maksimum dia akan dapat juga maksimum maksimum dia infinity silap, betul, negatif infinity. Sebab ini dia sampai hujung kan, dia tidak tertakrif kan. So dia boleh sampai hujung ke atas tu. Okay, dan hujung ke bawah. So negatif infinity dengan negatif infinity. Untuk pintasan X, kita kena tengoklah pintasan X tu kat mana kan. Pintasan X yang ni lah. Cikgu letakkan warna hitam. X ni kosong, kosong, kosong. Sini pun kosong, kosong pada kosong lah. Sini dan di sini. So kat sini pintasan X ada, semua ada, okay, macam sin X ada 3. Untuk cos X kita ada 2. Tan X kita ada 3. So apa sudut dia? Tan X ada 0 darjah. Okay. Kita ada 180 darjah. Dan kita ada 360 darjah. Untuk cos X kita ada 90 darjah. Kita ada 270 darjah. And then untuk tan kita ada 0. Kita ada 180 darjah. Okay, 180 darjah. And then last kali kita ada 360 darjah. Okay, 360 darjah. So pintasan Y dia mana? Pintasan Y dia dekat 0 lah. So pintasan Y untuk sin X adalah 0. Pintasan Y untuk cos X 1. Ini 0. Okay, dia dapat ni. Okay, ini adalah dia punya apa orang kata, nilai-nilai ataupun pintasan X dan pintasan Y yang memintas pada setiap graf ini. Okay, kita boleh dapat kat sini lah. So kalau untuk tan X, nilai dia adalah infinity dengan negatif infinity. Cikgu nak buat 1 tapi dia tak berapa tepat lah. Betul lah kata yang siapa buat Amirul dengan Aina buat. Betul? Infinity dengan negatif infinity. Okay, terima kasih kepada Aina dengan Amirul. Cikgu bagi 6 bintang untuk awak. Okay, 6 bintang kepada Amirul, 6 bintang kepada Aina.
Okay, then kita pergi kepada sudut yang untuk lakarkan fungsi trigonometri untuk yang jenis lain lah. Okay, y sama dengan sin 2x, y sama dengan sin x tambah 1, y sama dengan 3 cos x dengan y sama dengan cos x negatif 1. Okay, banyak ni. Okay, macam ni kita nak buat ni kan. So jangan risau. Okay, yang untuk ini tak apa, kita buat ni. Untuk yang bawah ni, cikgu bantu awak untuk buat table. Kita gunakan kaedah table lah untuk kita dapatkan nilai dia. Okay, so yang pertama, yang nombor 8 ni, untuk kalau dia bagi tan 2x tu, bermaksud dia apa? Dia ada dua kitaran lah dekat sini. Dua kitaran. So kat sini confirm akan dapat dua kitaran. So kita dapat dua kitaran. So kita pecahkan kepada dua kitaran. Okey, 360 bagi 2 dapat 180. Sini So sini. So dia akan dapat wujudkan satu kitaran. Okey, dia punya amplitude adalah 1. Okey, dia punya amplitude adalah 1. So 1 negatif 1. Okey. So untuk 2x dia akan jadi macam ni. Ni atas pada 45 darjah bagi ke 90. Okey, pada 90 turun ke bawah. Okey, naik atas balik, naik atas balik. Okey, dan so kita ada dua kitaran dekat sini. Okey, dua kitaran iaitu di sini hujung dan di sini. Right? Okey. So dapat dua kitaran, so dapat y sama dengan sin 2x. Okey. Untuk yang y sama dengan sin x tambah 1 ni, okey. So maksudnya dia akan berganjak satu unit ke atas. Sebab dia tambah satu unit ke atas. Okey, untuk sin, bentuk dia macam ni kan. So just naik atas je lah. Tapi cuma kat sini sin x adalah di sini kan. Satu saja kitaran. So kita start dekat sini. Tandakan. Okey. Tapi kita start dekat 1. Okey, kenapa kita start dekat 1? Kenapa kita tak start dekat kosong? Macam sign yang kat sini kan. Kita start kat kosong. Okey. Sebab kita ada tambah 1 ni. Semuanya dia pergerakan dia akan naik ke atas sebanyak 1 unit. So pergerakan naik ke atas. So kat sini ada 2 lah. So amplitude dia akan jadi pada maksimum dia 2. Minimum dia akan jadi kosong. Sebab dia tambah 1. Okay. So graph dia akan jadi macam ni. Alright. Pusing ke sini. Pergi ke 180. Okay. Dan daripada 180 pergi ke 270. Kosong. Dan naik ke 360 sini. Okay. Dia akan bentuk macam ni. Alright. Saya ni setengah hantar. Okay. So kita dapat ni. So dekat sini kalau kita tengok, ini adalah baseline dia. Baseline dia. So nampak tak? Sepatutnya paksi dia dekat sini kan, dekat kosong kan. Actually paksi dia naik ke atas. Kita bawa benda tu ke atas. Graf yang sama, kita anjakkan dia ke atas. Okay. Anjak ke atas. Okay, itu untuk sin x tambah 1. Okay, boleh tulis dulu, boleh lukis dulu gambar ajar dia sebelum kita buat yang lagi complicated lah.
kita pergi kepada untuk cos dengan tan pula Okay, kita bagi kat sini y sama dengan 3 cos x. Okay, so kalau 3 cos x ni, okay, cycle dah tahu dah, dia satu cycle. Okay, dia satu cycle. Tapi dia punya amplitude dia 3. Tu je membezakan yang lain lah. Membezakan apa yang kita lukis yang pertama tadi. Graf yang kita lukis tadi kan, yang dalam kotak graf tu. Untuk graf tu. So kat sini cuma just beza dia, just tukar je. Amplitude dia 3, negatif 3. Dah, itu je. Bentuk kan jadi sama di mana akan jadi macam ni. Pergi kepada 90. Okey, 90 pergi ke 180. Okey, 180 pergi ke 270 dan akhir sekali naik kepada 360. Cikgu punya lukisan tu agak macam betul pelik sikit kan. Cuba awak buat smooth sikit. So nampak lagi cantik lah. Okey. Untuk yang cos x negatif 1, pergerakan dia ke bawah supaya dia bergerak ke bergerak ke bawah. Berganjak 1 unit ke bawah. Sepatutnya kat sini kalau kita tengok dia start dekat 1 sini kan. So dia akan start dekat kosong. Untuk yang y sama dengan cos x tolak 1. Kita start dengan kosong. Okay. Ni 90, ni 30. Okay. So, dia punya itu adalah dekat sini lah. 1, negatif 1 dengan negatif 2. Okay. So, sekejap. Okay, negatif 2. Ni negatif 1. Okay. So, pergerakan dia akan macam ni lah. Kosong. Pergi kepada 90. So 90 pergi kepada 180. 180 pergi kepada 270. Dan 770 pindahkan kepada 360. So dia punya baseline dia kat sini adalah negatif 1. So dia dah beranjak ke bawah sebanyak 1 unit. Okay, dia beranjak sebanyak 1 unit ke bawah. Okay, boleh lukis dulu gambar aja graf dia baru nak buat bentuk macam ni. So ini kita banyak kepada melukiskan graf lah. Kita belajar melukis graf macam ni kita nak dapatkan.
Okay. Baik. So tadi kita dah buat cost. Kita ada amplitude cost 3. Lepas tu kita ada tolak 1. So tolak 1 maksudnya dia berganjak 1 unit ke bawah. Okay. Kita pergi kepada yang tan pula. Okay, tan. So kalau tan dia bagi kat sini y sama dengan tan 3 tan x. Sama juga konsep dengan cos ni. Dia ada 3 kat depan ni. Okay. Sama juga konsep ada 3 tu. Dan dia punya cycle dia pun sama 1. So yang membezakan dia apa? Yang membeza dia kat paksi y je lah. 3 dan negatif 3. Itu je. Dia tak adalah betul sampai awak kena apa? Nak kena ubah bentuk tan tu. Bentuk graf tan tu tak payah ubah. Okay. Kecuali kalau ada tambah 1 kat sini. So dia berganjak ke atas lah. Macam contoh nombor 3 ni kan. Dia berganjak ke atas 1 kali. Then dia akan berubah sikit. Dari segi anjakan. Tapi bentuk dia tetap sama lah kalau kita tengok kat situ. So kat sini kalau 3 tan X akan jadi bentuk macam ni. Sama je. Graf dia akan menghampiri garisan 90 darjah tu. Garisan betul-betul 90 darjah. Dan sampai ke achieve 3 lah. Dan sini pun sama. Negatif 3 bawa naik atas pergi ke 180. 180 pergi ke sini sampailah ke 3. Dan ni pun sama juga. Daripada negatif 3 pergi kepada 360. Sama je kan bentuk dia. Sebab dekat sini dia just amplitude dia berubah. Okay. Dia bukan mengenai kitaran. Unless yang F tu nombor 2 tu kan. Y F kan. Y sama dengan tan 2X tu kan. So then dia akan berlaku perubahan sedikit lah. Okay. So macam mana nak buat apa orang kata nak dapatkan graf ni. Mana nak garisan putus-putus tu. Itu akan dapat persoalan dia. Persoalan dia awak lah. Garisan putus-putus tu kat mana kan. Okay. Jangan risau, jangan bimbang. Simple je. Very simple matter. Okay. Kita tahu 90 dengan 270 akan dapat mat error kan dalam kalkulator awak kan. Okay. Itu kalau dia bagi tan X. Okay, tan X. 90, 270 confirm akan dapat mat error ataupun kita boleh buat infinity. Okay, infinity. Macam mana pula dengan tan 2X ni? Okay. Yang ni 2 kan. Kalau bilangan dia 2, kita bahagikan dengan 2. Okay. Kita bahagikan dengan 2. So kalau kita bahagikan dengan 2, so kita akan dapat satunya 45. Okay. Satu lagi berapa? 225. Dia kena tambah lah. 45 ni akan tambah dengan 90. Saya dapat 225. Okay. Ni untuk ni lah. Okay. Okay. So lagi satu yang kita boleh dapat adalah kalau kita bahagikan 270 bagi 2, kita dapat 135. Okey, sekejap silap Okey, 45, 135. Okey. Lepas tu kita 45 tambah dengan 90. So setiap satu ni kita tambah dengan 90. Tambah lagi 90, kita dapat nilai dia 225. Okey, tambah lagi 90. Okey, tambah 90 lagi. So kita dapat 315. Okey, tambah lagi 90, kita dapat
315. Kita start je ni. Kita start dengan 90 bahagi dengan 2. Kita dapat 45 darjah kan. So, tambah lagi 90, tambah 90, tambah 90. Sampai dia achieve kurang daripada 360. Okay. So, kat sini, bila tan 2x, okay, bila kita masukkan 45 darjah, 135, 225 dan 315, confirm awak akan dapat make error. Sebab apa? Okay, kalau kita buat ni, tan 2, masukkan 45. So, kita dapat tan 90. So confirm lah akan jadi infinity. So maksudnya dekat sini, kalau tan x 90, kita bahagi dengan 2. Kalau kita nak dapatkan yang 2x lah. Kalau dia bagi 3x, kita bahagikan dengan 3. Okay? Itu dah cara dia. Macam mana kita nak dapatkan bentuk dia. So kan ni separuh lah kan. Kita kat sini. 135 kat sini. Okay. Okay. Lepas tu 225. Okay, 225. Dan last sekali 315 kat sini. So, jawapan dia akan jadi apa? Jawapan dia akan jadi macam ni. Naik atas. Kat sini. Naik ke atas ni. Okay, daripada sini naik ke atas ke 180, 180 bawa naik ke atas. Dia nak mengambil. Okay. Baik, dia mengambil 270 pun sama. Dan dia mengambil sini lah. Dan 360. Okay, dia punya amplitude berapa? Amplitude dia akan jadi 1. 1 dan negatif 1. Kenapa 1 dan negatif 1 ni cikgu? Sebab kat sini nampak tak amplitude dia? Tak ada apa-apa kan? So tak ada apa-apa, kita anggap dia amplitude dia adalah 1 negatif 1. Okay, untuk soalan ni. Okay, one sama dengan tan USD. Okay, baik. So, untuk yang lakaran untuk nombor 9 ni, cikgu rasa macam tak sempat lah kita nak selesaikan. Okay, tapi tak apa. Kita sambung hari Isnin ni. Boleh tak? Okay, nombor 9 ni. Nanti cikgu ingatkan cikgu nombor 9 kita kan sambung pada hari Isnin. Okay, macam mana? Yang ni dia ada awak kena gunakan teknik jadual untuk awak ni. Sebab dia ada 1.5, ada 0.5 x. So yang lebih mudah awak guna jadual lah, is better than. Okay. So cukup sampai sini untuk malam ni. So kita